Assalamualaikum dan selamat pagi. Bertemu kembali kita untuk sesi PDPR 3.0. Okey, hari ini sesi kita hanyalah setengah jam sahaja. Jadi cikgu ambil kesempatan ni untuk menjelaskan kepada awak tentang bab baru. Okey, sebelum cikgu masuk bab baru, cikgu mengharapkan bahawa semua pelajar dapat mengambil bahagian dalam sesi PDPR. Maksudnya walaupun awak tak dapat respon pada cikgu on time, cikgu mengharapkan bahawa pembelajaran pada hari tersebut selesai pada hari tersebut. Cikgu mengharapkanlah. Okey, jadi cikgu akan meminimalkan kerja untuk awak. Tapi maksudnya cikgu bagi ringkas-ringkas untuk awak faham. Dan sebelum cikgu start, cikgu nak ingatkan kembali, cikgu mengharapkan penlibatan semua pelajar dalam sesi ini. Maksudnya kalau sebelum kita cuti raya hari tu, kalau selepas cuti hari raya hari tu, kita ada 2 minggu PDPR tu, hanya lebih kurang 6 atau 7 orang sahaja yang sentiasa respon setiap masa. Okey, cikgu tak nak awak ketinggalan. Tahun depan awak dah SPM. Jadi kita tak tahu lagi situasi COVID ni macam mana. Jadi tolong ambil inisiatif. Awak sendiri kena usaha, kena bersungguh. Sebab cikgu tak boleh nak ngajar depan-depan awak. Okey, jadi ambil inisiatif, duduk kat rumah ni, dengar elok-elok. Kalau yang tak faham, terus tanya cikgu, tak ada masalah. Kalau cikgu respon lambat, itu maksudnya mungkin cikgu tengah ada kelas dengan pelajar lain. Tapi insya-Allah cikgu akan respon selepas tu. Jadi jangan segan untuk tanya kalau tak faham, ya. Okey, so kita bermula dengan bab baru, iaitu bab 5 bahagian genetik. Ini bab baru. Okey, jadi dengar betul-betul. Okey, para pelajar, untuk bab 5 ini genetik, hari ini kita tumpu pada 5.1 iaitu bahagian pembahagian sel. Okey, pada akhir pembelajaran ni kita ada 3 subtopik penting, iaitu yang pertama adalah anda kena memahami apa itu gen, asid deoksiribonukleik ataupun ringkasannya DNA, kromosom dalam nukleus, kemudian banding dan bezakan mitosis dan meiosis, dan last sekali kena wajarkan kepentingan mitosis dan juga meiosis. Jadi untuk permulaan ni kita akan pergi pada penerangan mengenai gen, DNA dan juga kromosom. Okey, bila kita sebut tentang sel tadi, maksudnya yang ni kita nak memperincikan, nak mempelajari tentang diri kita sendiri. Maksudnya kita ni manusia ni, kita terbina daripada beribu-ribu, berjuta-juta sel. Okey, awak dah belajar dulu masa form 1, iaitu setiap benda hidup dia akan bermula daripada sel, kemudian gabungan sel-sel itu pergi kepada tisu. Okey, lepas tisu membentuk organ. Organ ni macam jantung, paru-paru, perut, ginjal, itu organ. Kemudian pergi kepada sistem. Maksudnya kita ada sistem pernafasan, kita ada sistem perkumuhan dalam badan kita, sistem pengaliran darah, sistem mengepam darah. Okey, banyak sistem dalam badan. Okey, gabungan sistem-sistem ini akan membentukkan satu organisasi. Organisasi tu apa? Organisasi tu kita lah. Membentuk manusia ni. Maksudnya dari sekecil-kecil sel tu boleh membentuk satu benda hidup. Okey, samalah juga dengan haiwan-haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan. Semuanya terbina daripada sel yang kecil. Okey, jadi tumpuan kita hari ni, kita nak belajar tentang sel. Maksudnya benda paling halus yang ada pada diri kita, yang membentuk diri kita ni. Okey, jadi kita nak pergi pada sel ni, kita kena tahu sel ni, okey, sekecil-kecil sel tu dia ada pembahagiannya pula. Samalah juga macam awak makan makan ayam masak merah contoh. Okey, nampak je kuahnya adalah merah. Tapi kuah merah tu terdiri daripada apa dalam dia? Ada bawang, ada cili, ada masukkan gula, ada masukkan garam. Okey, itulah maksudnya sel-sel yang ada dalam kuah ayam merah tadi. Samalah juga dengan manusia. Kita nak bercerita pasal sel, jadi kita kena tahu
komponen-komponen yang membentuk sel tu. Okey, jadi ada 3 yang awak kena tahu. Okey, yang pertama adalah kromosom. Okey, kalau tengok elok-elok gambar pada sudut sebelah kanan, okey, dalam PowerPoint ni, okey, kromosom ni adalah struktur berbenang halus. Okey, maknanya yang sangat-sangat kecil, dia bawa maklumat genetik yang akan mengawal semua aktiviti sel. Okey. Kalau tengok sel ni berbentuk, tengok bentuk dia macam X kan. Okey, ini kita panggil kromosom. Bentuk kromosom kita adalah berbentuk X. Okey. Kromosom tu ada kat mana? Kromosom tu ada di dalam sel. Okey. Kemudian kromosom ini dia ada satu molekul yang panjang yang dikenali sebagai asid deoksiribonukleik. Ataupun ringkasnya adalah DNA. DNA ni dalam bahasa Inggeris iaitu deoksiribonukleik acid. Okey. Yang dilampirkan dalam kod protein. Maksudnya yang membina DNA tersebut adalah protein-protein. Okey, nanti cikgu jelaskan lebih lanjut. Yang ni kita nak tahu strukturnya sahaja. Okey, kromosom ni, kromosom yang ada dalam satu sel tu, dia wujud dalam bentuk berpasangan. Dia dok seorang-seorang. Okey, dia wujud secara berpasangan, dan dia membawa beribu-ribu gen di dalamnya. Gen ni apa? Gen ni ciri lah. Contohnya awak tengok kening awak lebat. Okey, adik awak kening dia tak lebat. Bulu kening tu. Okey, itu adalah maksudnya yang kita tengok secara luar, fizikalnya. Oh, dia kening lebat. Aku kening lebat. Adik kening tak lebat. Okey, apa yang membentuknya? Sel lah. Maknanya ciri-ciri tu daripada mana? Daripada ibu bapa kita. Okey, sebab tu dia kata wujud secara berpasangan. Ada ciri daripada mak sikit, ada ciri daripada ayah sikit. Okey. Jadi semua benda ni terkandung dalam kromosom yang bentuk X ni. Okey. Jadinya semua sel-sel somatik, maknanya sel-sel yang dalam badan kita ni lah, okey, mempunyai bilangan kromosom yang sama. Contoh dia, kita manusia ni, kita ada 46 kromosom. Okey, 46 kromosom kan? Kan tadi cikgu dah bagi tahu wujud secara berpasangan. Jadi 46 ini bilangan kromosom. Berapa pasang? 23 pasang. Maksudnya sepasang bersamaan 2 kromosom. 2 pasang 4 kromosom. So 23 pasang bersamaan 46 bilangan kromosom. Kena tahu bezakan antara pasangan dan juga bilangan. Okey, kalau macam kucing, okey, sorry salah eja kat situ. Kucing ada 38 kromosom. Okey, 38 kromosom maksudnya kucing dia mempunyai 19 pasangan. Okey, tikus pula ada 42 bilangan kromosom iaitu bersamaan 21 pasangan. Udang karang, udang besar tu, lobster tu, okey, ada 200 kromosom dalamnya bersamaan 100 pasang. Ubi kayu ada 48 bilangan kromosom dalam satu sel dia bersamaan dengan 24 pasang. Kena tahu beza pasangan dengan bilangan kromosom. Okey. So, kena detail dulu kat sini sebab cikgu tak boleh lukis. Hari ni semasa je, jadi kita tak boleh nak buat Google Map. Nanti cikgu adjust untuk 2 masa untuk cikgu lukis, jadi awak boleh nampak lah ya. Okey, ini kita tahu istilah sahaja dulu. Okey, kalau tadi cikgu explain pasal kromosom yang ada dalam satu sel tu, okey, sekarang cikgu jelaskan sedikit tentang DNA iaitu asid deoksiribonukleik. Okey. So asid deoksiribonukleik ni ataupun DNA ni adalah ciri yang terkandung di dalam kromosom. Okey, bentuk dia macam mana? Bentuk dia adalah helix ganda 2. Helix ganda 2
Okey, berbentuk helix ganda 2. Maksud helix ni apa? Helix ni maksud dia berpintal-pintal. Kalau awak tengok simbol shell yang betul, nampak macam kerang tu kan? Okey, biasa iklan shell dia akan ada satu simbol yang berpintal-pintal. Itu adalah helix. Okey, ganda 2 yang disambungkan, tengok garis tengah-tengah dia tu, ada warna merah, warna hijau, warna kuning. Okey, itu adalah untuk membezakan DNA. Benda inilah yang dinamakan DNA. DNA ni apa? DNA rambut macam mana, DNA kuku macam mana, DNA kulit macam mana, DNA warna mata macam mana. Okey, semua itu ada dalam kromosom ni. Okey. Jadi DNA ni dia bawa ciri-ciri daripada ayah kita sikit dan daripada mak kita sikit. Sebab tu kalau kita ni ada tang mata ikut siapa? Ikut mak. Tang hidung ikut apa? Siapa? Ikut ayah. So dia akan tentukanlah yang mana lebih dominan untuk nampak pada luaran dia. Okey, ini adalah DNA. Okey, manakala istilah yang terakhir sekali adalah berkenaan gen. Okey, gen ni adalah keratan DNA tadi yang ada maklumat genetik itulah yang diterima daripada ibu bapa. Okey, contoh dia, okey, gen tadi ni wujud berpasangan ya, maknanya satu daripada ayah, satu daripada ibu. Contoh ayah kita warna mata hitam. Okey, so ada satu ciri gen warna hitam. Mak kita pula mata dia warna coklat. So ciri mak tu coklat. Okey. So dia wujud berpasangan. Ciri warna mata ayah hitam, mak coklat. Okey. Jadi ciri-ciri ni gen yang dibawa ni dia akan compare yang mana gen yang lebih kuat, mak ke ayah. Kalau ciri ayah tu lebih kuat, so kita ni akan dapat mata warna hitam lah. Saya ikut ayah. Tapi kalau ciri mak tu lebih kuat dalam badan kita ni, so warna kita akan warna coklat, sama macam mak. Sebab tu dia kata gen ni tentukan ciri-ciri ketinggian, warna badan, cat jari, rupa dan lain-lain lah. Kat sini dibagi beberapa contoh sahaja. Okey, jadi hari ni, pagi ni kena tahu 3 istilah ni dulu, iaitu kromosom, asid deoksiribonukleik dan juga gen. Okay, jadi secara ringkasnya hari ini yang nak dipelajari adalah berkaitan sel. Okey, saya ni manusia. Saya terdiri dari berjuta-juta sel kecil-kecil yang saling bergabung dan membentuk diri saya. Okay, dalam setiap sel-sel kecil yang membentuk diri saya ni ada kromosom. Kromosom ni bentuknya X. Kalau lukis, kenalah ada kembung-kembung sikit. Tak boleh tulis X. Okey, cuma nak bagi tahu berbentuk X. Kromosom ni ada dalam setiap sel-sel kecil yang membentuk saya. Kemudian ada DNA. DNA ni ada kat mana? DNA ni berada di dalam kromosom tadi. Okey, DNA berbentuk helix ganda 2, maknanya berpintal. Okey. Kemudian yang terakhir adalah gen. Gen berada di dalam DNA. Okey. Jadi dalam gen ni ada ciri-ciri dari ayah dan juga ibu saya. Okey, jadi secara pelagi ringkas adalah saya adalah bulat yang paling besar. Di dalam saya ada sel. Di dalam sel adanya kromosom. Dalam kromosom ada DNA dan dalam DNA adanya gen, iaitu ciri yang dibawa dari ibu dan juga ayah saya. Okey? Settle untuk hari ini. Kita jumpa lagi untuk hari Selasa nanti. Okey, sekian, terima kasih.